Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Noshafina Safi binti Jamaluddin. Nombor matrik saya B0118100106. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Apakah maksud makanan halal? Makanan yang dibolehkan makan oleh undang-undang Islam yang tidak meragukan. Halal thayyiban pula bermaksud makanan yang halal dan bersifat baik ataupun elok, di mana makanan ini bukan sahaja dibenarkan oleh undang-undang Islam, malah menyihatkan tubuh badan. Makanan yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Makanan ini tidak mengandungi haiwan yang diharamkan dan haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum dan syarak yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Makanan yang tidak mengandungi bahan yang dianggap suci, makanan yang disediakan, dihilangkan atau diproses di mana perkakasnya hendaklah dalam keadaan bersih dari kekotoran seperti yang ditakdirkan oleh undang-undang Islam. Seterusnya, apakah itu JAKIM? JAKIM adalah untuk menyemai tanggungjawab hakiki dan kemaslahatan semasa perkembangan Islam, dan dia fokus yang khusus dalam menjaga masalah agama dalam konteks Malaysia, terutamanya dari segi memastikan pemeliharaan perpaduan ummah. Kandungan penerapan ajaran Islam yang dikemukakan JAKIM mempadukan kerangka kefahaman ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang diakui dan diiktiraf oleh ulama Islam. JAKIM mengeluarkan logo yang halal untuk setiap makanan dan merupakan pengeluar sijil halal bagi setiap permis-permis yang beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atik Fajar bin Jamali. Nombor kad matrik saya adalah B0117100187. Sekarang saya akan membincangkan mengenai objektif kajian kumpulan kami. Yang pertama, kita kena mengenal pasti apakah maksud objektif kajian. Yang pertama, objektif kajian adalah matlamat khusus sesuatu kajian dijalankan yang mengandungi lebih daripada satu tujuan. Yang kedua, tujuan objektif kajian adalah untuk mengenal pasti maksud tersurat dan kepentingan sesebuah kajian dicadangkan. Seterusnya, apakah tujuan kajian dijalankan? Yang pertama adalah untuk mendapat pendapat masyarakat tentang keperluan status halal di Malaysia. Yang kedua, menyelidik perspeksi masyarakat tentang restoran dan kedai yang tidak mempamerkan sijil halal tetapi tahu akan kebersihan makanan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan masyarakat tentang logo halal di seluruh negara. Dan tak akhir sekali, menyelidik tentang kepekaan masyarakat di Malaysia tentang kemajuan industri halal. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang metodologi kumpulan kami. Terlebih dahulu, kita hendaklah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan metodologi. Maksudnya yang pertama adalah cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Yang kedua adalah untuk menjadikan kajian dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Seterusnya, apakah metodologi kajian yang digunakan dalam kumpulan kami? Kami menggunakan 3 kaedah, iaitu yang pertama, menggunakan borang kaji selidik atas talian iaitu Google Form. Yang kedua, mengkaji mengenai penulisan-penulisan tentang industri halal di Malaysia. Dan akhir sekali adalah menyelidik jurnal dan artikel terdahulu untuk mengetahui mengenai kajian yang pernah dijalankan sebelum ini oleh orang lain. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haris Haziq bin Muhammad Suhairi daripada 3 BMFG. Saya akan membentangkan tentang dapatan kajian untuk assignment ini. Sebelum kita teruskan lagi, semua data-data untuk dapatan kajian ini telah dikumpul menggunakan kaedah Google Form. Di sini kita dapat lihat seramai 149 responden telah menjawab Google Form kami. Seterusnya, kita dapat melihat data di mana kita telah bertanya kepada responden kami, wajibkah sebuah premis makanan mempamerkan sijil halal mereka? Dan di sini kita dapat melihat seramai 84.6% setuju bahawa satu premis makanan itu perlu menunjukkan sijil halal mereka.
Seterusnya, di sini kami telah memberi satu senario kepada responden kami di mana status halal sesebuah produk itu tidak diketahui. Hanya dengan menggunakan cara membaca bahan produk itu, adakah mereka akan membeli produk tersebut. Daripada cartapai yang ada di sini, kita dapat lihat seramai 71.1% tidak akan membeli produk itu jikalau mereka tidak tahu status halal produk itu. Manakala 21.5% akan tetap beli walaupun mereka tidak tahu produk itu halal ataupun tidak. Seterusnya, kami telah bertanya kepada responden kami tentang pengetahuan mereka mengenai makanan halal di Malaysia. Daripada carta ini kita dapat lihat ramai 78 orang ataupun 52.3% tahu berkenaan makanan halal di Malaysia. Seterusnya, kami telah bertanya kepada responden kami adakah mereka mengetahui tentang ciri-ciri makanan halal mengikut prinsip Islam, iaitu halalan thayyibah. Daripada 149 responden, seramai 91.9% tahu berkenaan ciri-ciri makanan halal mengikut prinsip Islam, manakala seramai 8.1% tidak tahu berkenaan ciri-ciri makanan halal menurut prinsip halalan thayyibah. Baiklah, itu sahaja untuk beberapa contoh data yang telah kami kumpul. Data sepenuhnya akan kami masukkan ke dalam full report nanti. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan pass kepada presenter seterusnya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Amir Aziz. Jadi part saya adalah untuk langkah dan cadangan yang saya dapat kemukakan, saya dapat kumpulkan daripada research yang saya buat. Yang pertama adalah JAKIM perlu memperluaskan pemeriksaan terhadap kilang pengeluar makanan bagi mengelakkan penipuan dalam aspek makanan halal. Dia macam kita kena pastikan yang kilang tu betul-betul mengeluarkan makanan yang halal. Sebab kalau tak, dia boleh menimbulkan keraguan terhadap masyarakat atau pengguna. Yang kedua, orang ramai perlu ambil tahu produk yang dibeli hendaklah bercop dan berstatus halal yang diiktirafkan oleh kerajaan. Kalau tidak diiktirafkan, mungkin sijil itu adalah palsu. Yang ketiga, majikan hendaklah bertanggungjawab dalam memastikan operasi pemprosesan ini berdaftar dengan pihak JAKIM. Yang ni lebih kurang macam nombor 1, di mana dia tak nak orang ramai pengguna tu ragu-ragu dengan produk yang dah dibeli. Okey, yang keempat, sijil yang berdaftar hendaklah bercop dan ditanda tangan oleh pihak berkuasa. Okey, setiap sijil yang daripada kementerian kena ada cop ataupun tanda tangan daripada orang atasan menandakan sijil tu betul-betul diluluskan oleh kementerian. Yang kelima, kilang yang berdaftar serta tidak mempunyai masalah halal makanan akan menyatu padukan rakyat kerana rakyat tidak akan berfikir buruk kepada penjual. Maksudnya, kilang yang berdaftar, yang ada sijil, yang mengeluarkan makanan halal dan diiktiraf oleh kementerian takkan menimbulkan keraguan dekat pembeli. Jadi selamatlah untuk dijual. Seterusnya, orang ramai sentiasa memerhati produk yang dijual berdaftar dengan pihak berkuasa. Okey, kalau tak berdaftar dengan pihak berkuasa, mungkin makanan tu tidak halal, kandungan bahan yang digunakan tu pun tidak halal. Sebab sebelum dia jual, dia tak pergi inspection, dia tak hantar inspection. So orang tak tahu, kementerian pun tak tahu benda tu verified, yang tak ada yang benda tu betul-betul halal ke tak. Okey, yang terakhir ialah isu makanan halal dapat disatukan rakyat apabila pembeli dengan penjual menggunakan jalan yang betul. Okey, maksud dia penjual yang jual barang-barang elok, barang-barang yang halal tanpa keraguan. So orang ramai pun mesra untuk beli, dia tak ada rasa ragu-ragu. So benda ni boleh menimbulkan keharmonian terhadap masyarakat serta pengguna.
Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Diwawiran. Nombor matrik saya ialah B0111710176. Hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian kesimpulan. Oleh kerana JAKIM adalah satu-satunya badan utama yang dapat mengesahkan perakuan makanan halal, ada keperluan untuk meningkatkan amalan halal semasa dalam industri makanan. Pengendali makanan, alat baru dan JAKIM memerlukan bimbingan berterusan. Walaupun sijil halal telah digantung atau dicabut untuk pengendali yang tidak mematuhi standard halal, JAKIM boleh berfungsi sebagai saksi. Dari sudut nilai, pengeluar mempunyai peranan penting dalam mengembangkan konsep halal. Banyak pengeluar makanan enggan memohon sijil halal. Namun, mereka mendakwa bahawa proses pensijilan makanan halal tidaklah rumit. Oleh kerana pensijilan halal penting bagi pengusaha, terutama di sektor makanan, Malaysia mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan proses dan prosedur pemeriksaan dan pensijilan. Untuk memenuhi keperluan halal, pengeluar makanan digalakkan untuk mengikuti piawai sesuai dengan tanda aras global seperti ISO 9000, Codex Alimentarius, QA, HACCP, GHP dan Prosedur Operasi Standard SOP. Pengeluar makanan harus didorong untuk melabelkan produk mereka dengan logo halal yang diperakui JAKIM. Ini sangat penting kerana boleh mempengaruhi perniagaan anda. Untuk pengguna Muslim, produk dengan logo halal mungkin lebih penting daripada produk yang merangkumi organisasi piawai antarabangsa ISO atau perakuan serupa lainnya. Seterusnya, pihak berkepentingan mungkin mempertimbangkan untuk meningkatkan kesedaran halal untuk meletakkan Malaysia sebagai hub halal antarabangsa. Ini penting untuk memastikan bahawa Malaysia mendahului negara-negara lain dalam melaksanakan halal dengan tujuan menjadikan Malaysia sebagai hub untuk halal. Kajian ini menjelaskan konsep dan situasi halal di Malaysia dan memberi tumpuan kepada masalah dan cabaran di Malaysia. Oleh itu, mereka dilihat hanya dari sudut pandangan negara tanpa dibandingkan dengan negara lain di rantau ini. Hari ini, dunia telah mengiktiraf produk dan perkhidmatan halal sebagai standard keselamatan dan jaminan kualiti baru. Ini menunjukkan bahawa produk halal mengandungi kebersihan dan kebersihan semasa memprosesan. Keselamatan dan jaminan kualiti menjamin kualiti dan kesihatan produk halal. Malaysia telah meningkatkan jalannya untuk memastikan bahawa kita adalah pemain utama dalam industri halal. Ini bermakna banyak negara akan melihat Malaysia sebagai pusat halal yang lengkap. Oleh itu, Malaysia bersedia menjadi pusat global untuk halal. Di sebaliknya masalah dan cabaran ini, pengeluar produk halal memainkan peranan penting dalam mencipta matlamat kerajaan. Prosedur yang betul akan menghilangkan masalah utama dan menangani cabaran menjadikan Malaysia sebagai pusat global untuk halal. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih.